Okey. Sebab bila ekonomi kita baik, harga hartanah pun akan meningkat Harga hartanah akan meningkat. Okey, lokasi mestilah lokasi yang baik Okey, lokasi. Okey, kedudukan hartanah di lokasi yang strategi seperti berhampiran dengan pusat bandar raya yang giat maju mempunyai harga lebih tinggi berbanding dengan hartanah di kawasan kejap. Okey. Okey, berbanding dengan hartanah di kawasan luar bandar. Sekejap Okey. Dan seterusnya ialah situasi politik. Okey, situasi politik di negara kita agak kelam kabut sekarang. Tapi disebabkan ada COVID-19, rasanya semua sektor pun memang makin teruk juga. Okey, jadi amalan saham pun turun juga pada waktu COVID-19 ni. Okey, jadi kita teruskan. Yang ini awak hafal sajalah, awak baca sajalah keadaan ekonomi, lokasi Ini adalah faktor-faktor untuk meningkatkan faktor-faktor mempengaruhi nilai pulangan pelaburan bagi hartanah Okey, kita terus pada uji minda 3.1C. Okey, apakah yang dimaksudkan dengan nilai pulangan pelaburan ROA? Yang ini awak bolehlah salin balik maksud yang ada dekat atas sana lah Okey. Yang ini yang cikgu nak bincang dengan awak Baiklah. Okey, pada 1 Januari 2019, Encik Moses membeli sebuah inap desa. Apa maksud inap desa? Apa itu inap desa? Apa maksud inap desa? Okey, seorang jawab apa maksud inap desa? Dengar tak? Homestay ke cikgu? Betul. Inap desa ni maksudnya homestay. Ya, inap desa ialah homestay. Okey. Jadi itulah bahasa Melayunya. Selalu yang awak sebut homestay tu, inilah bahasa Melayu dia. Okey, dengan harga RM250,000. Ini pada 1 Januari dia beli harga RM250,000. Okey, kadar sewa sehari ialah RM100. Secara purata 20 hari dalam sebulan inap desa tersebut akan diinap oleh penghuni. Okey. Jadi maksudnya bila dia beli inap desa tu, jadi dia terus buat perniagaan lah. Dan alhamdulillah lah kalau ikut daripada maklumat yang dia bagi tahu ni, setiap hari secara purata 20 hari dalam sebulan. Dalam sebulan ada 30 hari. Jadi 20 hari tu memang ada orang yang menyewa lah inap desa dia tu ataupun homestay dia tu. Jadi rasanya okey lah perniagaan dia kan. Okey, jadi soalan pertama dia ialah hitung sewa bulanan. Okey, sewa bulanan ni ialah apa dia? Macam mana nak hitung sewa bulanan? Siapa yang boleh bagi tahu cikgu? RM100 dalam 20 hari tu. Okey, betul. Kita ikut daripada maklumat itu purata 20 hari diinap. 20 hari tu ada saja orang yang menyewa inap desa tu. Jadi sehari RM100, jadi 20 hari, darab 20 hari bermaksud berapa?
RM2,000 lah. Okey, itu adalah soalan A. Okey, kita tengok soalan B pula. Hitung jumlah pulangan pelaburan. Nampak? Jumlah pulangan. Inilah jumlah pulangan ni yang cikgu kata sangat penting untuk awak tentukan ataupun awak kira dengan betul. Kalau tidak nanti salah jawapan awak. Okey. Jika inap desa ini dijual, okey, dia dah beli lepas tu setahun kemudian sebab akhir tahun tersebut. Maksudnya 1 Januari 2019 dia beli, akhir tahun mungkin 31 Disember dia pun jual. 31 Disember 2019 dia jual. Dia dah jual ni, maksudnya dia dah jual Dia dah jual inap desa dia dapat harga jualannya ialah RM400,000, 480,000. Okey. Sekarang ni kita kena kira dia punya jumlah pulangan. Ingat jumlah pulangan ni bermaksud jumlah duit yang Encik Moses dapat tolak dengan jumlah duit yang pernah dia keluarkan untuk inap desa. Okey, jadi kita tengokkan. Okey, apakah jumlah pulangannya? Okey, tengok ni. 480,000 tolak dulu dengan harga jual balik, tolak dengan harga asal tadi. Okey, tambah dengan 200,000 darab 12. Okey, ataupun lebih mudah kalau awak nak faham. Okey, kita tambahkan dulu apa benda yang dia dapat. Maksudnya sewa bulanan mestilah Encik Moses yang dapat, betul tak? Okey, sekarang ni dalam situasi ini duit yang dia dapat ialah sewa bulanan dan juga harga jualan semula inap desa tu. Okey, jadi maksudnya 480,000 tambah terus dengan 2,000. 2,000 ni kena darab dengan 12. Sebab apa? Sebab dia dah menjalankan perniagaan inap desa ni selama setahun. Jadi kita darab dengan 12. Okey, untuk sewa bulanan ni. Okay, ini sewa bulanan ni. Okey, lepas tu tolakkan dengan 250,000 masa dia beli inap desa pada awal tahun. Okey. Okey, jadi jawapannya ialah semuanya ialah 254,000. Okey, kalau awak tengok kalau awak tengok kat sini, duit yang dia dapat lebih besar daripada duit yang dia keluarkan. Jadi bermaksud diuntunglah kat sini. Dia untung. Lagi satu, kalau awak tengok jumlah pulangan pelaburan dia ni lebih besar daripada dia beli bangunan ni dulu, dia beli inap desa ni dulu. Jadi dia memang sangat untung. Memang sangat untung itulah caranya. Pandai dia cari dia maksudnya harga jual balik inap desa tu agak tinggi. Jadi okeylah tu. Jadi awak kena kalau nak buat pelaburan hartanah, pelaburan hartanah ni memang sangat, orang kata sangat menguntungkan sebenarnya, tapi kena pandai, kena cari masa-masa yang harga sesebuah tanah ke ataupun rumah ke ataupun lot komersial tadi dia harganya tinggi Okey, itu saja dia nak jumlah pulangan pelaburan saja, dia tak nak pun nilai pulangan pelaburan, dia tak nak nilai tu. Maksudnya kalau nilai pulangan pelaburan tu maksudnya awak kena darab dengan 100 tu. Okey, maksudnya nilai yang 200 ni, 254 ni bahagi dengan modal awal darab dengan 100. Ini dia nak jumlah pulangan pelaburan saja. Okey, lepas tu nombor 3 kita tengok. Soalan nombor 3 ni paling senang. Ini cuma nak kira dividen saja, nak kira dividen saham. Okey, pada 1 Januari 2018, Rahim melabur dalam amanah saham Bumiputra ASB sebanyak 4,000 unit bernilai RM1 seunit. Bagi tahun keuangan berakhir 31 Disember 2018, ASB membayar dividen sebanyak 8%. Berapakah dividen yang diterima oleh Rahim pada tahun tersebut? Ingat dividen memang dibayar setahun. Maksudnya setelah setahun barulah dibagi dividen.
Jadi yang ini macam mana cara kiranya? Senang saja. 8% ni darab dengan modal, jumlah modal. Jadi jumlah modal dia 4,000 darab dengan RM1. Okey, macam mana? Okey, modal dia yang ni Okey, modal ialah RM1 darab 4,000 unit, maksudnya 4,000. Maksudnya dia keluarkan modal RM4,000. Jadi macam mana kira dividen? Senang saja. Dividen ialah RM4,000 darab 8%. Ataupun 8% darab 4,000 pun boleh. Okey, jadi jawapannya ialah 320. Okey, inilah saja latihan yang ada untuk awak dalam tajuk ROI ni ataupun nilai pulangan pelaburan. Okey. Ini soalan nombor 2. Siapa yang tak sempat salin boleh salin. Okey, nanti cikgu akan kongsikanlah jawapannya. Cikgu kongsikan jawapan nombor 2 dan nombor 3. Okey, setakat ni okey ke tak? Nilai pulangan pelaburan. Okey, cikgu. Okey. Okey, Betul ke cikgu. okey? Betul ke okey? Betul. Sebenarnya bukan senang kalau nak terangkan pasal saham, lagipun awak pun masih lagi belum nampak saham tu apa. Cikgu ni pun yang cikgu tahu cuma saham ASB tu je lah. Hartanah pun cikgu tak pernah ada. Okey, ada rumah tapi akanlah cikgu nak jual pula rumah cikgu kan. Okey, macam itulah. Jadi siapa yang berminat untuk melabur dalam bentuk apa-apalah, bentuk hartanah ke, bentuk apa, tanah ke, saham ke, apa-apa saja. Jadi cubalah cari sumber-sumber yang boleh dipercayai supaya awak tak ditipu dan tak rugi. Okey, boleh? Okey, cikgu rasa sampai situ sajalah. Okey, nanti cikgu kongsikan jawapan untuk nombor 2 dan nombor 3. Okey, Assalamualaikum. Salam. Salam.